Alhamdulillah kita masih lagi dapat bersama dengan temuan yang seterusnya bagi bacaan kitab Maraqil Ubudiyah dan Syarah Qaridah Al-Bahiyah. Dan hari ini kita masuk pada Al-Qismul Awal fi Ta'at. Qism yang pertama pada At-Ta'at. قال المصنف رحمه الله تعالى والشارح رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومهما وعلوم مشايخنا في الدارين آمين. القسم الأول في الطاعات. اعلم أن أوامر الله تعالى فرائض ونوافل، فالفرض رأس المال وهو أصل التجارة وبه تحصل النجاة. والنفل هو الربح وبه الفوز بالدرجات. قال صلى الله عليه وسلم: يقول الله تبارك وتعالى: ما تقرب إلي المتقربون بمثل أداء ما افترضت عليهم إلى آخر الحديث. Qism yang pertama, Al-Qismul Awal min qismai ma'na taqwa. Pada dua qism makna bagi taqwa fi ta'at. Karena ta'at maknanya imtithalul awamir dan ijtinabun nawahi. Tamam. Jadi ini adalah qism yang pertama, yaitu imtithalul awamir, yakni at-ta'at. I'lam anna awamir Allah Ta'ala naw'an, faraidu wa nawafilu. Ketahuilah, wahai saudaraku semua, wahai penuntut ilmu, wahai salik ila Allah, bahawa awamir Allah Ta'ala naw'an. Arahan-arahan Allah itu ada dua, faraidu wa nawafilu. Falfardu ra'sul mali أي أصله، وهو أصل التجارة وبه تحصل النجاة من المهالك. Jadi fardu itu adalah ra'sul mal, ini aslu, modal utama dalam apa ni? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Di sini sebut fal fardu ra'sul mal wa huwa aslu tijarah. Jadi fardu itu adalah modal utama. Ay asluhu, yani aslul mal. Nah, wa huwa aslu tijarah. Dan asal utama bagi tijarah, modal utama, asasnya adalah at-tijarah adalah ra'sul mal, yaitu modal. Wa bihi tahsulun najatu minal mahal. Dan dengannya lah, yaitu dengan al-fardu tersebut, tahsulun najatu minal mahal. Yang akan mendapatkan kejayaan daripada kehancuran. Wan naflu huwa ribhu. Jadi di sini Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu menggunakan tashbih. Nah, menggunakan tashbih. Maka seolah dia mengatakan, tapi digunakan tashbih baligh. Maksudnya fal fardu karra'sil mal. Wan naflu karribh. Jadi fardu itu adalah modal yang utama. Kalau dalam perniagaan, maksudnya kalau dibandingkan kerja perniagaan, karena sekarang ni kita berniaga, dan Allah Ta'ala sendiri menggunakan istilah membeli pada jiwa makhluk Allah Ta'ala yang telah dia korbankan dan juga yang telah dia serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi yang dikatakan berniaga dengan Allah Ta'ala ni tijaratan lan tabur. Ya, wa tijaratan lan tabur. Dan perniagaan kita dengan Allah ni, Allah tidak akan sia-siakan hamba. Maka nak berniaga ni dengan kalau kata kita gambarkan, soal kita ni sedang berniaga dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sedang ada proses jual beli. Nah, maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ra'sul malnya, modal bagi perniagaan tersebut apa dia? Al-fard. Dan nafl adalah keuntungan bagi perniagaan tersebut. Jadi contoh ni ataupun misal yang diberikan oleh Al-Imam Al-Ghazali
Ini mudah untuk kita faham. Nah, karena tidak boleh datangnya keuntungan melainkan setelah adanya modal. Jadi ada di kalangan sebahagian manusia yang menyibukkan diri nak dapatkan keuntungan, tapi Ra'sul Mal tidak diambil perhatian. Nah, modalnya tak diambil berat. Maka ini yang menyebabkan mereka ni maghrur. Nanti kita akan tengok apa yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali dan juga disebutkan oleh Syekh Nawawi Al-Jawi dalam syarahan beliau. وَالنَّفْلُ هُوَ الرِّبْحُ وَبِهِ الْفَوْزُ أي الظَّفْرُ بِالدَّرَجَاتِ وَهِيَ الطَّبَقَاتُ مِنَ الْمَرَاتِبِ. Jadi an-naflu huwa ar-ribh wa bihi al-fawz bid-darajat. Dan dengan nafl itu akan mendapatkan apa? Al-dhafra bid-darajat. Mendapatkan dengan kedudukan. Apa darajat? Wa hiya at-tabaqatu min al-maratib. Jadi maratib kemuliaan tersebut akan diperolehi dengan apa? Dengan an-nafl. Tamam. Jadi al-fardu tahsulu an-najatu min al-maharik. An-naflu tahsulu bihi al-fawz bid-darajat. Jadi dia dapatkan dengan fardu itu keselamatan daripada kehancuran. Manakala dengan naflu pula mendapatkan maratib dalam kedudukan. Setelah mana kita melakukan al-fard. Sama. Jadi dia macam masuk hotel lah. Nah, 5 bintang. Nak duduk bilik mana? Nak duduk bilik mana tu? Hak bilik yang duduk tepi. Maksudnya, orang panggil apa bahasa kita? Single kah? Nak duduk hak yang bilik yang dipanggil queen kah? Yang ada dalam tu master bedroom, semua sekali tu yang luas. Dia punya bilik tu yang paling mahal sekali dalam bilik tu. Nak masuk dalam hotel tersebut, mata mengenal Ra'sul Mal dulu. Masuk dulu Ra'sul Mal. Baik nak tentu bilik mana, yang tu yang dipanggil keuntungan bagi orang tersebut lah, untuk dia nak dapatkan. Faham? Baik. Qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala, yaqulu Allah tabaraka ay tazayada ihsan. Makna tabaraka apa dia? Tazayada ihsan. Ini yang bertambah ihsannya. Wa ta'ala ay tanazzaha amma la yaliqu bih. Jadi ta'ala dengan maksud maha suci Allah Ta'ala daripada apa yang tidak layak bagi Allah. Ay fil hadith al-qudsi wal kalam al-unsi, yang mana Allah Ta'ala sebutkan di dalam hadith qudsi, ma taqarraba ilayya al-mutaqarribuna bimithli ada'i ma aftaradtu alayhim. Wa fi riwayatin lil-Bukhari, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in min at-ta'at ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alayhi. Ay min ada'i dhalik. Jadi tidaklah seseorang yang mendekatkan diri kepadaku, kata Allah, lebih aku sukai daripada dia mendekatkan kepadaku dengan yang telah diwajibkan olehku kepadanya, atau ke atasnya. Jadi yang paling Allah Ta'ala kasih apa dia? Yang melaksanakan kewajipan. Wa fi riwayatin lil Bukhari, dan riwayat Imam Bukhari, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in min at-ta'at, tidaklah hamba-Ku itu mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu daripada ketaatan, ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaih, yang lebih aku sukai, kata Allah, dibandingkan dengan perkara yang telah aku wajibkan, fardukan kepada mereka. Ay min ada'i dzalik. Iaitu dengan melakukannya pada waktunya. Wa dakhala tahta hadha al-lafzi jami'u fara'idil 'aini wal kifayah. Jadi termasuk di dalam lafaz mimma aftaradtuhu. Ma iftaradtuhu. Maksud ma tadi ni apa dia? Termasuk dalam lafaz tersebut jami'u fara'idi al-'ain wal kifayah. Semua fardu 'ain dan fardu kifayah termasuk dalam ma iftaradtuhu. Mimma iftaradtuhu. Lafaznya umum. Jadi termasuk fardu kifayah, fardu 'ain. Wa syamila al-fara'idha
az-zahirata fi'lan, dan tergabung di dalamnya juga fardu-fardu apa? Fardu-fardu yang zahir secara perbuatannya seperti salat, zakat, ya, kas-salati waz-zakati wa ghairihima min al-ibadat. Wa tarkan, sama ada yang fardu tersebut fardu zahir yang disuruh untuk kita lakukan ataupun untuk yang disuruh untuk kita tinggalkan. Contohnya seperti zina, kal-zina wal qatli wa ghairihima min al-muharramat wal batinata, dan juga fardu yang batin. Nah, dia ada fardu yang berbentuk zahir, ya, yang disuruh untuk kita buat dan disuruh kita tinggal, dan ada fardu yang berbentuk batin, kal ilmi billahi wal hubbi lahu wat tawakkuli alaihi wal khawfi minhu. Jadi apa fardu yang dalam dalaman, yaitu seperti al ilmi billah, mengenal Allah, al hubbi lahu, mencintai Allah, wat tawakkuli alaihi wal khawfi minhu. Jadi ini semua adalah termasuk di dalam hadis mimma iftaradtuhu alaihi. Nah, termasuk dalam lafaz ma iftaradtu. Karena lafaz ma tadi ini lafaz umum. Baik. Dan kemudian Nabi sebut lagi wala yazalul abdu yataqarrabu. Dan disebut dalam hadis qudusi. Allah Taala mengatakan wala yazalul abdu yataqarrabu ay yatahabbabu ilayya bin nawafil. Dan sentiasalah hamba tersebut sentiasa mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalan nawafil, ay at-tatawwu'i, na'am, min jami'i sunufil ibadah, iaitu dalam semua jenis-jenis ibadat dia dekatkan diri kepadaku, hatta uhibbahu bi dhammi awwalil fi'li, hatta uhibbah, sehinggalah aku mencintai. Lianna alladhi yuaddi al-fardha qad yaf'aluhu khawfan min al-'uqubah. Karena ada yang melaksanakan fardu karena apa? Qad yaf'aluhu khawfan min al-'uqubah. Dia buat kerana takut disiksa. Takut dikenakan balasan kalau dia tidak buat. Wa muaddi an-nawafil, nah, la yaf'aluha illa itharan lil khidmati. Manakala yang melakukan nawafil pula, ini tidaklah dia lakukan melainkan itharan lil khidmah. Tamam? Sebab itu bila disebut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ma taqarraba ilayya al-mutaqarribuna bimithli ada'i ma aftaradtu alayhim. Boleh? Dan kemudian wala yazalul 'abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Jadi bila mana hamba tersebut yang fardu dia lakukan, kemudian dia meneruskan lagi dengan yang sunnah, makna sini bukan dia takut, tapi kerana cinta. Kerana dia buat sesuatu yang patutnya kalau buat fardu selesai, kerana ditambah lagi. Sebab ada orang yang buat fardu, kata Syekh, kerana apa disebut hatta uhibbah di sini? Kerana ada di kalangan makhluk dengan hamba ini yang mana mereka melakukan yang fardu tadi adalah kerana takutkan uqubah. Nah, manakala yang melakukan yang sunnah ini adalah bukti kepada dia bukan melakukan tadi kerana khaufal uqubah, tapi dia lakukan tadi adalah kerana ithar lil khidmah, kerana dia nak melakukan khidmat pada waktu tersebut. Tamam? Walidzalika juziya al-mahabbatu allati hiya ghayatu matlubi hiya ghayatu matlubin man yataqarrabu bi khidmati. Jadi kerana itu dia mendapatkan juziyah al-mahabbah, atau walidzalika juziyah huwa al-mahabbata allati hiya ghayatu matlubin man yataqarrabu bi khidmati. Maka dia mendapatkan dengan al-mahabbah, berhak untuk mendapatkan mahabbah daripada Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah ghayatul matlub min man yataqarrabu bi khidmati. Jadi bila sebab itu Nabi Allah Taala kata wala yazalu al-'abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Bertengok dua lafaz yang berbeza. Yang mana Allah Taala sebut kepada yang fardu dan Allah Taala sebut kepada yang sunnah, beza lafaz. Yang lafaz fardu Allah Taala kata apa?
Allah Ta'ala kata, "Ma taqarraba ilayya al-mutaqarribun bimithli ada'i ma aftaradtu alaih." Nah. Ataupun dalam lafaz yang lain, "Ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in min at-ta'at ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaih." Maksud, tidak ada sesuatu yang lebih aku cintai dan sukai kalau hamba tadi melakukan melainkan yang aku telah fardukan. Dan sentiasalah hamba tersebut melakukan kebaikan sampailah aku mencintainya. Beza kan? Yang fardu Allah Ta'ala kata buat, Allah cinta. Tapi yang sunnah, kalau dia buat lagi, maka Allah Ta'ala akan mencintainya. Maka yang mana yang lebih tinggi? Yang lebih tinggi yang fardu. Nah. Wal muradu bin nawafil, yang dimaksudkan dengan nawafil di sini apa dia? Hiya nawafilul waqi'atu mimman adda al-fara'idha la mimman taraka syai'an minha. Jadi maksud dengan nawafil di sini apa dia? Nawafil yang dikasihi ini, la yazalul 'abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah, tadi maknanya adalah nawafil al-waqi'atu mimman adda al-fara'idha. Nawafil yang berlaku kepada orang-orang yang telah melaksanakan yang fardu. La mimman taraka syai'an minha. Bukan kepada orang-orang yang meninggalkan syai'an minha ay minal fara'id. Daripada yang fardu. Jadi ini bukan orang yang dikasihi. Ini maksudnya orang yang buat nawafil tapi tinggal fardu. Tak. Yang dimaksudkan wala yazalul 'abdu yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbah. Ini adalah kepada nawafil yang mana orang tersebut melaksanakan yang fardu dengan sempurna. Kama qala ba'dul ulama, ba'dul akabir, seperti yang disebutkan oleh sebahagian akabir, man syaghalahu al-fardu 'anil nafli fahuwa ma'zur. Ya. Sesiapa yang disibukkan, man syaghalahu al-fardu 'anil nafli. Talak tu masih ada di situ. Dia suka pergi kat situ. Hebat. Hebat. Tak dengar. Ada orang komen. Tak mau lah apa? Tak dengar tu. Baik. Jadi kata sebahagian ulama, sebahagian aulia menyebut man syaghalahu al-fardu 'an nafli fa huwa ma'zurun. Dengar. Tak dengar tu kena pakai mic. Pakai mic lah, pakai earphone. Handset dia rosak kot. Awal dia tu. Ha? Dah berawal dia tu. Okey. Seorang. Lalak. Lalak. Lama. Jadi kata sebahagian ulama, man syaghalahu al-fardu 'anil nafli fa huwa ma'zur. Wa man syaghalahu an-naflu 'anil fardi fa huwa maghrur. Siapa yang disibukkan, siapa yang kalau fardu tadi menyibukkan dia daripada melakukan yang nafl. Man syaghalahu al-fardu 'anil nafli. Maksudnya siapa yang perkara yang wajib tersebut menyibukkannya sehingga dia tidak sempat melakukan yang sunnah. Yang sunat-sunat, yang nawafil. Fahuwa ma'zur. Dia ma'zur, maksud dimaafkan. Tapi masalah dia, man syaghalahu an-naflu 'anil fardi. Tapi siapa yang disibukkan dengan yang sunnah, yang sunat-sunat daripada yang fardu, dia buat yang sunat, fardu tak buat. Sibukkan dengan perkara tersebut, fahuwa maghrur. Maka ni maghrur. Ni orang yang tertipu. Syaitan main dia. Itu dalam mazhab kita Syafi'i. Kadang-kadang yang mu'tamad, orang yang tidak melaksanakan solat fardu masih lagi ada yang tertinggal. Maksudnya perlu kepada qada. Wajib untuk dia tunaikan qada sampai selesai. Dan tidak dibenarkan baginya, itu dengan maksudnya haram untuk dia melakukan yang sunnah. Dan tidak sah, kata sebahagian yang muktamadnya, tak dikira perkara tersebut melainkan setelah dia melaksanakan yang fardu. Maknanya kalau ada tinggal solat subuh, tak sah kalau main tahajud 80 rakaat pun. Tak akan dapat. Kenapa? Kerana yang dikira hanyalah yang fardu tersebut dulu. Kena buat yang tu dulu. Buat yang fardu dulu.
Itu pandangan yang mu'tamad. Dan ada pandangan yang ghair mu'tamad, yang muqabil kepada yang tersebut. Saya pernah sekali pergi ceramah, pergi cerita kat satu tempat ni. Bila sebut tentang masalah yang lagi mana kita tak selesai solat fardu kita tak tunaikan dengan apa ni, yang tak qada lagi, kena qada dulu baru boleh tunaikan solat sunat. Habis majlis datang seorang, dia kata solat sunat pun tak boleh buat. Contohnya dia tinggal solat fardu banyak. Dan kemudian masuk Ramadan, kalau pergi tarawih. Tarawih semayang. Yang solat fardu tak qada lagi. Patutnya waktu tarawih tu dia gunakan untuk qada. Semua solat-solat dia tu. Bukan niat tarawih. Tak dia sayang tarawih. Dia kata, tarawih jarang-jarang. Tarawih setahun sekali ya. Solat fardu tiap hari boleh buat. Habis tu, awak tak buat. Tak buat juga. Ada seorang makcik ni main jumpa saya. Dia kata, Ustaz, memang tak boleh ke? Dia kata. Dia kata, tak boleh. Muktamad macam tu dalam mazhab kita Syafi'i. Dia kata, saya ni itulah. Dulu ni zaman muda jahil dulu. Banyaklah tinggal semayang, dia kata. Tapi bukan tak tinggal, bukan tak buat langsung. Kalau buat, dia kata. Cuma malam-malam ni bila bangkit tahajud tu, dia rasa senang hati. Dia kata, sedap. Dia kata, bangun tahajud pada malam-malam. Dia kata. Tahu awak tak main qada waktu tu? Bangun juga waktu tahajud tu. Buat tahajud, buat qada. Lagi tak selesai. Tapi sayanglah tahajud ni. Oh, betul lah. Saya tak boleh macam tu kata. Nah, dan ni kita duk nampak yang tang sunat dia, yang fardu kita tinggal. Sampai kita tanya orang teriak. Sampai teriak tanya. Tanya teriak tu kira nak abang kata dia sayang sungguh dengan tahajud tu. Maghrur. Dia sayang dengan fardu, dia sayang dengan yang sunat, tapi yang fardu tak selesaikan. Nah, ini maghrur. Boleh. Itu kena jaga-jaga. Dalam bab. Dalam. Allahu Akbar. Semalam ada seorang sahabat kita hantar mesej kepada saya. Jadi penuh adab. Dia hantar mesej, dia tanya soalan. Dia tanya berkenaan dengan hak haid. Saya sebut semalam. Bila saya perhati balik, rupanya saya silap. Rupanya saya yang silap. Memang terjemahan yang sebut as-sawadul awal tu yang tepat. Kerana apa? Dalam kitab Syekh Khatib, ni saya terlepas pandang Syekh Ali Khatib, dan dia snap sendiri kitab Syekh Ali Khatib, dan bila ditunjukkan tu memang Syekh Ali Khatib sebut dengan jelas as-sawadul awal. Maksud siapa yang datang haid 7 hari dalam 5 hari 7 hari dalam keadaan hitam, 7 hari merah, dan kemudian 7 hari hitam. Maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, berlaku khilaf di kalangan ulama. Khilaf di kalangan ulama dalam masalah tersebut. Pandangan diiktimad oleh Imam Ibn Hajar, darah yang warna hitam yang pertama, dia tak sawadul awal, sebut awal jelas-jelas. Dan jadi kekeliruan yang saya pada waktu ketika terjemah tersebut adalah kerana Imam Syekh Abdul Rahman Segaf letakkan 2 masail. Dia kata antara masail tamyiz, kalau seorang tadi, perempuan tersebut keluar darah 8 hari warna hitam, 8 hari merah, dan 8 hari hitam. Dia kata ini ittifaq ulama. Darah yang hitam yang pertama itu haid. Tamam? Sawadul awal itu haid. 8 hari itu. Cuma yang jadi khilaf pada satu masalah, iaitu 7 hari haid, 7 hari merah, 7 hari hitam pertama, 7 hari merah, dan kemudian 7 hari hitam. Dan kemudian dia letak 2 masail. Dia ada 2 jawapan. Al-Imam Ibn Hajar i'timad dengan mengatakan al-sawadul awal, 7 hari pertama itu yang dikahid. Manakala Imam Ramli dan juga Ibn Suraij berpegang dengan pandangan yang kedua, iaitu apa dia? Sawadul awal ma'al humrah, 7 hari hitam dengan 7 merah itu yang dikahid. Jadi kita kena betulkan balik terjemahan tersebut. Nanti hakim tolong betulkan, padam perkataan 7 hari yang pertama dengan kedua tu. Saya letak dalam kurungan tu, nanti kita padam balik nanti. Terima kasih banyak-banyak kepada yang bagi tambih tersebut. Cuba keluar kitab tu semua sekali. Semoga Allah Ta'ala bagi kebaikan. InsyaAllah. Tamam. Saya pegang dengan yang lafaz tu sebab sebut
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mula atas tu jadi khilaf, ittifaq, kemudian jadi khilaf. Dia kata yang as-sawat faqat. Disebut as-sawat faqat di sini maksudnya dipaham pada tu alif lam pada as-sawat ini maksud istighraq. Maksud keseluruhan yang hitam tu, yang merah tu lah. Menjadi iskal jugalah. Iskal kerana ke-7 campur 7 campur 7 di 21 hari. Dia lebih daripada 15 hari keluar darah tu. Ni darah merah tu nak kira darah apa? Itu pun jadi persoalan. Darah merah tu nak jadi apa? Nak jadi darah fasad ke? Nak jadi darah haid ke? Macam mana? Ya. Sedangkan ni dah lebih 21 hari. Baik, kalau kata dikira darah fasad, apa ni, Allahumma salli dia termasuk dalam 15 hari. Itu iskal dia. Kalau kita kira darah fasad, maksudnya kalau semayang waktu tu, boleh. Padahal kalau ikut dengan pandangan yang kedua, tak boleh. Sebab tu termasuk dalam waktu haid. Sebab dia masih dalam 15 hari. Jadi tu yang jadi perbahasan yang disebutkan tu. Jadi saya ucap terima kasih banyak kepada yang beri tambih tersebut. Soalnya kita akan tukar balik dalam terjemahan yang cetakan seterusnya nanti kita kena keluar balik yang pembetulan tersebut. Kita kena tambihkan pembetulan tadi. Baik, tamam. ولا يزال العبد يتقرب أي يتحبب إلي بالنوافل أي التطوع من جميع الصنوف هذا بشرنا. فإذا أحببته أي أظهرت حبي له بعد تقربه إلي بما ذكر فإن حبه تعالى قديم غير حادث. تمام. فإذا أحببته, jika kamu mencintai sesuatu tersebut, ay azhartu hubbi lahu ba'da taqarrubihi ilayya bima dhukir fa inna hubbahu ta'ala qadimun ghairu hadithin. Jadi ketika mana kata Allah Ta'ala fa idza ahbabtuhu, kalau aku mencintainya, ay azhartu hubbi lahu ba'da taqarrubihi ilayya bima dhukir. Allah Ta'ala menzahirkan kecintaan. Aku menzahirkan kecintaanku kepadanya, yakni kepada hamba-Ku tersebut, setelah dia mendekatkan dirinya kepadaku bima dzukir. Dia asap ni pedih ke? Tak pedih. Dia beza dengan tu, bukhur. Dia beza dengan apa ni? Apa benda ni? Dengan kayu ni. Hak ni dia macam ada bubuh benda dekat kayu. Dia bubuh benda kat kayu. keluar benda tu. Ini bukan benda jin ke mana tak. Dia ada macam berbahan dekat benda kayu nak bagi jadi wangi. Dia buat apa ni macam perasa wangi tu. Akhirnya jadi pedih hidung kerana perasa tu. Tapi kalau yang aslinya, dia membau wangi kayu tu, dia lain. Dia tak jadi pedih hidung. Pergi kat pedih-pedih tu, lari tentang lalat tu. Tapi tak lari juga lalat tu. Dia tak pedih. Dan dia suka kat situ. Masa lalat yang sama ni. Lalat lain tak pergi pun. Itu lah, lepas 40 hari ni hilang. Baik. Itu nama dia Zubab. Mana Zubab. Idza turida raja'. Dia kata turida raja'. Jadi kalau dihalau patah balik panggil Zubab. 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 Dihalau pi balik. Pi balik. Pi mai balik. Dia tu. Dan dia tak takut kat orang. Lepas tu kata ulama jangan jadi macam Zubab. Dia kata dia suka wukuk diri dia fil halak. Dia tahu tempat tu akan menghancurkan dia. Tak dia pi juga. Tahu kata dia mai orang tibai dia. Mai juga. Dia tak kira apa. Jadi jangan jadi sifat yang macam tu. Tamam. Dan kemudian apa kata Allah dalam syarahan fa inna hubbahu ta'ala qadimun ghairu hadis. Karena bila maksudkan apa ni fa idza ahbabtuhu, kenapa al-Imam Nawawi Jawi rahimahullah menterjemahkan dengan azhartu hubbi, menzahirkan kecintaan. Bukan waktu tu baru Allah Ta'ala cinta. Karena hubbullah subhanahu wa ta'ala qadim. Sebab tu saya terjemah dengan azhar tu. Baru dizahirkan pada waktu tersebut.
Ada hubbullah ta'ala qadim. Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Dan ketika mana aku mencintainya, itu aku menzahirkan kecintaanku kepadanya, maka kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, aku adalah pendengarannya ketika dia mendengar dengannya, wa basarahu alladhi yubsiru bih, penglihatannya yang dia melihat dengannya, wa lisanuhu alladhi yantiqu bihi, dan lidahnya yang dia bercakap dengannya, wa yadahu allati yabtishu biha, dan tangan yang dia batsh, maksudnya yang dia gunakan dengannya, wa rijlahu allati yamshi biha, yabtishu maksudnya batsh, maksudnya yang dia gunakan untuk gerakkan tangan tersebut, dan kakinya yang dia gunakan untuk berjalan dengannya. Kesemua tadi apa dia? Aku yang memimpinnya, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi maknanya pada apa makna kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih? Ai kuntu hafidha a'dha'i. Aku yang menjaga anggota. Jadi ini misal kepada berapa anggota ni? 1, 2, 3, 4, 5. Ini 5 panca indera kita. Semua panca inderanya maksudnya sensenya tadi dikawal dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab tu Allah Taala kata kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, wa basarahu alladhi yubsiru bih, wa lisanuhu alladhi yantiqu bihi, wa yadahu allati yabtishu biha, wa rijlahu allati yamshi biha. Ai maknanya kuntu hafidha a'dha'i, aku yang menjaga anggotanya, wa hamiya ajza'i, dan aku yang mengawal juzuk-juzuknya. Ajza' maksudnya pada ni anggotanya. Sama maknanya terjemahan balik kepada hafiz a'dha'i. Sama aja maksudnya. An yataharraka bi ghairi ridha'i. Daripada dia bergerak tanpa ridha. Jadi Allah akan jaga daripada dia bergerak dengan tanpa ridha. Wa an yaskuna li ghairi ta'ati. Dan Allah menjaganya daripada dia diam dalam keadaan tidak mentaati. Jadi dijaga semua gerakannya, harakat wassakanat, kesemuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama? Wa huna makna adwan min dhalik. Ada lagi makna yang apa ni? Adwan makna di sini apa dia? Aduna dhalik, maksud adwan yang lebih rendah, ataupun kalau boleh kita adwan maksudnya yang lebih hampir lagi. Wa huwa annahu la yasma'u illa dhikri. Allah. Dia tidak mendengar, maksudnya kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Ai maknanya berarti annahu la yasma'u illa dzikri. Dia tidak akan mendengar melainkan zikrullah. Melainkan mengingatiku maksudnya. Wa la yanzuru illa fi ajaib malakuti. Dan dia tidak akan melihat melainkan pada keajaiban penciptaan. Wa la yatalazzazu illa bi tilawati kitabi. Lidah. Jadi ikut laf wa nashr murattab. Jadi dia ikut susunan. Jadi kalau dengan pendengaran maknanya dia tidak akan dengar melainkan zikri. Kalau kata yang bab melihat pula, dia tak akan melihat melainkan ajaib malakuti. Manakala dalam bab kenaan dengan lisan pula, la yataladzadu illa bitilawati kitabi. Dia tidak akan rasa lazat melainkan dengan tilawah kitab. Wala ya'nasu illa bimunajati. Yang tu dua. Pada lidah ni dua. Jadi dia menggunakan lidahnya berlazat pada membaca kitab Allah, dan juga tidak akan jinak hatinya melainkan hanya dengan munajat kepada Allah. Wala yamuddu yadahu illa bima fihi ridha'i. Dan dia tidak akan mengangkat tangannya ataupun memajangkan tangannya. Dia tidak akan, bahasa kita, suar tangan dia melainkan kepada yang diridai oleh Allah. Wala yamshi bi rijlihi illa fi ta'ati. Dan dia tidak akan menggerakkan kakinya melainkan pada ketaatan kepada Allah. Walhasil. Jadi hasilnya apa dia maksud dia? Hasil maknanya al-tafsil ba'da al-ijmal. Anna man ijtahada bittaqarrubi ila Allah ta'ala bil fara'id thumma bin nawafil qarrabahu Allah ta'ala ilayhi wa raqahu min darajati al-iman ila darajati al-ihsan
فيصير يعبد الله تعالى على الحضور والشوق إليه تعالى حتى يصير شاهدا له تعالى بعين البصيرة فكأنه يراه تعالى. Allah. Jadi, apa maksud di sini? Siapa yang bersungguh-sungguh bitaqarrub ila Allah Ta'ala bil faraid summa bin nawafil. Ikut turutan. Siapa yang bersungguh-sungguh mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan melaksanakan kefarduan, kemudian baru melakukan yang sunnah, qarrabahu Allah Ta'ala ilaih. Allah akan mendekatkan dia kepada Allah. Waraqahu min darajatil iman ila darajatil ihsan. Dan akan menaikkan dia, meningkatkan darjatnya daripada kedudukan iman kepada kedudukan ihsan. Maka dia akan beribadah kepada Allah alal huduri wasyauqi ilaihi ta'ala. Dan ini adalah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, keinginannya hamba ketika mana melakukan ibadah. Jadi kalau kita melakukan ibadah, kalau kata Imam Abdul Wahab Sya'rani radhiyallahu anhu dengan makna, kalau kata kita melakukan ibadah masih lagi dalam takuk hanya sekadar Islam dan iman, lagi tidak sampai kepada al-ihsan, maka tidak sampai lagi kita sebenarnya. Biar kuliah kita laksanakan. Bukan tinggalkan yang syariat, tidak. Kena laksanakan dan wajib. Hatta yasira syahidan lahu ta'ala bi'ainil basirah faka'annahu yarahu ta'ala. Jadi bila sampai kepada maqam al-ihsan, apa yang akan berlaku? Dia akan beribadah kepada Allah Ta'ala dalam keadaan hudur dan syauq ila Allah Ta'ala. Hatta yasira syahidan lahu. Hingga dia boleh untuk menyaksikan Allah dengan ainul basirah. Iaitu dengan pandangan mata hatinya. Ka'annahu yarahu ta'ala bi'ainil basir. Maksudnya itu. Soalnya dia melihat Allah dengan mata kepalanya sendiri. Soalnya begitu. Nah. Fahina idhin yamtali qalbuhu bima'rifatihi wa mahabbatihi. Jadi bila mana penglihatan tadi dibuka oleh Allah Ta'ala, ainul basirahnya, maka hatinya akan dipenuhkan dengan ma'rifah dan mahabbah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah. Summa la tazalu mahabbatuhu tatazayadu hatta la yabqa fi qalbihi ghayruha. Dan kemudian akan bertambah lagi kecintaannya sehingga tidak ada lagi ruang dalam hatinya melainkan cinta kepada Allah. Dengan Allah Ta'ala saja. Dan sebab itu Nabi kita Muhammad, bila kita faham hadis Nabi, Nabi kata, kalaulah ada kekasih yang aku boleh ambil, kata Sayyidina Nabi SAW, latakhastu Aba Bakrin qalila, walakin uquwatul Islam. Nah, Nabi kata, kalau ada orang lain yang aku boleh ambil sebagai kekasihku, maka aku akan ambil Abu Bakar sebagai kekasihku, qalil. Nah, latakhastu Aba Bakrin qalila. Aku akan jadikan Abu Bakar sebagai khalilku, kekasihku. Walakin uquwatul Islam. Tapi ukhuwah Islam itu, karena qalili huwa Allah. Dan hati ini telah penuh. Hati Nabi kita Muhammad SAW telah penuh. Tidak mampu untuk diletakkan dengan sesuatu yang lain melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada faedah dalam Quran. Allah Ta'ala sebut apa? Apa ni? Rajulin qalbi rajulin. Ma ja'ala Allah fi rajulin li rajulin min qalbain. Dalam Quran Allah surah apa? Surah Ahzab. Nah, ma ja'ala Allah li rajulin min qalbain. Kan? Fi jawfi. Allah Ta'ala tidak jadikan bagi seorang lelaki tersebut apa ini? Min qalbain. Nah, maksudnya ada dua jantung bagi seorang lelaki. Ini faedah kata Maulana Syekh Abdul Wakil Al-Hashimi hafizahullah ta'ala. Kenapa Allah Ta'ala sebut kepada lelaki? Sabil ghalib, kata dia tak. Allah Ta'ala tidak jadikan kepada seorang lelaki dengan dua jantung dalam tubuhnya. Sungguh dia tak. Kerana lelaki memang ada satu jantung. Nabi kata jantung satu ya bagi lelaki. Tapi kenapa tak sebut perempuan? Kerana perempuan boleh jadi dalam satu masa ada dua jantung. Ketika dia mengandung. Faham? Ketika dia mengandung, dalam perut dia ada jantung satu lagi. Maka sebab tu Allah Ta'ala sebut, Allah Ta'ala tidak jadikan bagi lelaki dua jantung dalam tubuhnya. Lelaki tidak sebut perempuan. Kerana perempuan mungkin dalam badannya pada waktu tersebut ada lebih daripada satu jantung. Lebih daripada jantung dia. Jantung anak dia. Kalau kembang lagi tekan. Kalau kembang 3, ada 4 jantung.
jantung dia, 3 orang lagi anak dia. 3 jantung lagi. Ajib. Nah, apa ni, orang panggil apa? Tafsiran para ulama terhadap ayat tersebut. Jadi, Nabi kita Muhammad SAW jelas menyebut bahawa bagi ta'rif kepada kita bahawa dari segi hakikah baginda Rasul SAW tidak mampu untuk meletakkan dalam jiwanya selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Tapi itu pula macam mana boleh cinta kepada Sayyidina Aisyah? Macam mana boleh cinta kepada Sayyidina Abu Bakar? Cinta ni dia orang panggil apa? Allah adalah percikan daripada cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia mencintai makhluk Allah Taala. Maksudnya dia adalah samarah daripada cinta tersebut, keluar cinta tadi. Faham? Beza dengan cinta kita. Cinta kita kepada seseorang, kemungkinan kita meletakkan yang orang tadi dalam hati kita lebih daripada Allah. Tidak. Beza dengan Rasulullah SAW. Bila Rasulullah ta'birkan dengan bahasa kata, bila ditanya oleh Sayyidina Amr bin al-As radhiyallahu anhu, siapa orang yang paling kamu cintai ya Rasulullah? So di kalangan makhluk Allah yang paling kamu cinta siapa dia? Abu Bakar, Rasulullah. Apa ni lain daripada tu. Dan bahasa Sayyidina Abu Bakar, semua jawab Sayyidina Abu Bakar, dan riwayat sebut itu Sayyidina Aisyah. Siapa orang paling kamu cinta? Aisyah. Laisa min ahli. Sayyidina Amr kata, bukan daripada ahli keluarga mu ya Rasulullah. Maksudnya bukan isteri mu, bukan anak-anak mu. Abu Bakar, Nabi kata, pak dia. Summa man? Umar. Summa man? Osman. Bila Sayyidina Amr kata, aku tanya satu, nama aku tak keluar ni. Nah, aku bimbang ni, takut nama aku lah sekali. Takut nama aku lah sekali, kata Sayyidina Amr radhiyallahu ta'ala anhu. Ini berlaku ketika mana Nabi SAW waktu mengajak, Nabi tengok semua. Sampai Sayyidina Amr kata, Nabi ni ketika bercakap, Nabi ketika mana menyampaikan ilmu, pada ketika tersebut, Nabi akan tengok semua yang hadir. Dan semua orang berasa bahawa Nabi beri perhatian kepada dia. Nah. Jadi, waktu tu aku rasa Nabi paling kasih kat aku. Sebab bila setiap kali Nabi tengok aku, Nabi senyum. Jadi, mana tengok aku senyum, aku rasa aku lebih dikasihi dalam majlis pada hari. Aku ni paling dikasihi. Kata lebih pada Sayyidina Abu Bakar. Tengok-tengok tak. Tak juga Sayyidina Abu Bakar nombor 1. Baik, macam mana kecintaan Nabi di sini? Adakah maksudnya hati Nabi dipenuhi dengan makhluk? Tak. Itu hasil daripada cintanya kepada Allah. Beza dengan kita. Kita kalau kita habaq kata kita cinta dekat isteri kita, anak-anak kita. Kerana kita lupa dengan Allah Ta'ala. Ya. Dan buktinya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, ketika mana ada seorang sahabat Nabi mengaku kata ketika kami bersama dengan Rasulullah, hati kami penuh dengan cintakan Allah dan kemudian ingatkan akhirat. Tapi balik dengan isteri dan anak-anak kami lupa semua benda tadi. Maka saya munafik kata dia. Sayyidina Abu Bakar bila dengar ucapan daripada sahabat tadi yang ketika dia menangis, ambil nasihat tabuk atas kepala. Sayyidina Abu Bakar kata, aku pun sama juga macam tu juga. Nah, aku pun sama juga macam tu. Perasaan aku. Dan akhirnya Sayyidina Abu Bakar membuat yang sama. Dapat berita ni kepada Nabi, Nabi panggil. Dia kata, kenapa buat macam tu? Dan kami ni macam berlakon di depan Rasulullah. Depan Rasulullah lain, ahwal kami berbeza. Maknanya, berpisah dengan Nabi sekejap saja ahwal dah berbeza. Sebab tu, para sahabat kata ketika Rasulullah SAW wafat, kami tidak mengangkatkan tangan kami hatta angkarna qulubuna. Hatta angkarna qulubana. Ataupun angkarna qulubuna. Qulub jadi fa'il. Sehingga hati kami mengingkari kami. Maksudnya apa dia? Sehingga hati kami jadi kerah. Bila dah rasa kerah tu tahu dah kata Rasulullah dah tak ada bersama dengan kami pada Allah. Macam tu sekali. Hatta angkarna qulubuna tadi dengan maksud apa dia? Kata Imam Al-Bajuri dalam tafsiran beliau pada perkataan Sayyidina Anas bin Malik. Kata, manafatna aydiyana, kami tidak angkat tangan kami daripada tanah kubur Nabi SAW, tanah makamnya Rasulullah, hatta angkarna qulubuna. Sehingga hati kami ni kami ingkari. Hati kami mengingkari diri kami. Maknanya apa dia? Sehingga hati kami menjadi keras. Rasa kerah sikit setelah mana Nabi tidak ada. Maknanya para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in berpisah dengan Nabi walau sekejap saja hati dah jadi keras. Bagaimana dengan kita? Yang jauh daripada Nabi SAW. Nah, kalau sahabat rasa macam tu, kita patut lebih lagi rasa macam tu. Lepas tu tidak boleh untuk kita kurang daripada hari tersebut, mereka kena berselawat kepada Nabi SAW. Kerana itu adalah jalan untuk kita dekatkan dengan Rasulullah. Nah, iaitu dengan membanyakkan salawat
kepada Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tamam. Baik. Jadi para sahabat mengaku tentang perkara tersebut. Kalau sahabat mengaku menjadi kita, macam mana? Tak beza dengan Nabi. Nabi kita Muhammad SAW, ahwalnya lain. Jadi apa ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Moga Allah Ta'ala jadikan kita di kalangan hamba-hamba yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tamam. Dan kemudian wala tastati' jawarihuhu an tanba'itha illa bimuwafaqati ma fi qalbi. Dan tidak mampu anggotanya an tanba'itha, maksudnya nak bergerak ataupun nak melakukan sesuatu illa bimuwafaqati ma fi qalbi, melainkan melakukan apa yang muwafaqah dengan hati. Wa hadha huwa alladhi yuqalu fihi lam yabqa fi qalbihi illa Allah ay ma'rifatuhu wa mahabbatuhu wa dhikruhu. Jadi tidak akan ada dalam hatinya melainkan illallahu, melainkan Allah Ta'ala saja yang ada dalam hatinya. Apa makna Allah Ta'ala yang ada dalam hati orang tersebut? Ay ma'rifatuhu wa mahabbatuhu wa dhikruhu. Iaitu pengenalan dia terhadap Allah, kecintaan dia kepada Allah, ingatan dia kepada Allah. Itu yang dimaksudkan lam yabqa fi qalbihi illa Allah. Baik, macam mana nak sampai kepada jalan ihsan? Bila ada Imam Ghazali sebut macam ni, fardu ini ra'sul mal, an-naflu itu ar-ribh, dan kemudian disebutkan hadis tentang kedudukan yang fardu dan kedudukan yang sunnah. Kemudian kata al-Imam al-Ghazali radhiyallahu anhu, walan tasila ayyuha at-talibu ila qiyami bi awamirillahi ta'ala illa bi muraqabati qalbika wa jawarihik fi lahadhatika wa anfasika min hini tusbihu ila hini tumsi. Kata al-Imam al-Ghazali, tidaklah akan sampai kamu wahai talib kepada darajatil aliyah, kepada kedudukan yang tinggi, iaitu apa dia? Ila maqamil ihsan. Nah, iaitu kepada maqamul ihsan alladhi huwa haqiqatul qiyam bi awamirillah. Karena maqamul ihsan itulah haqiqah imtisal awamir. Faham? Ini kalau kata para ulama sufi, ketika maqamul ihsan, kesemua hak dia nampak adalah fi'lul haqiqi, yakni huwa Allah. Hatta baik dan buruk semua dia nampak Allah Ta'ala, dan semua jadi baik pada dia. Maksudnya bagi seorang yang arif, tidak ada yang buruk, melainkan yang baik semua. Boleh? Kalau orang main tibai dia, pukul tumbuk dia, tak. Kerana yang tumbuk ni Allah. Kerana dia melihat kepada tauhidul haqiqi. Kalau dicuri barangnya, tak, yang ambil tu Allah. Nah, mungkin saya lalai dan saya kata. Dilihatnya semua kepada fi'lul haqiqi, maka dia tak akan marah. Nah, ini jadi kepada seorang perempuan yang contoh. Nah, dibagi contoh oleh para ulama. Macam mana yang dipanggil tauhidul haqiqi ni. Seorang suami beli buah temikai, balik-balik buruk. Si isteri ke akak tengok masam. Bini pun kata kat tu lelaki, kata, abang apa ni beli masam tak cek dulu. Kata, kamu nak marah kat siapa dia kata sebenarnya? Nak marah dekat aku yang membeli. Mana ada orang beli nak beli hak buruk. Dia tentu beli nak beli hak elok. Jadi kalau macam tu, kerana aku dah terlepas dah sebab aku nak yang baik, jadi mungkin kamu nak marah kepada penjual. Husnuzan. Takkanlah penjual nak jual yang buruk. Orang tak pergi lah kedai dia lepas. Maka mungkin kamu nak marah kepada pemborong. Pergilah pemborong tu, kita kata, kalau kita husnuzan dengan pemborong tersebut, kita kata pemborong pun mungkin takkan dia nak buat macam tu. Pembeli tu tak akan beli lagi kat dia, akan ambil dekat pemborong lain. Jadi dia nak jaga dia punya hubungan tadi, dia akan bagi yang ada elok. Jadi mungkin kamu tak marah lagi kat pemborong, kamu akan marah kat siapa? Kat petani tu lah. Hak yang tanam pokok buah temikai. Baik, petani pun takkanlah dia nak jual kepada pemborong yang tak elok. Maka akhirnya kamu tak akan marah kepada petani, kamu tak akan marah kepada pemborong, kamu tak akan marah kepada penjual, dan kamu tak akan marah kepada pembeli, iaitu aku. Jadi kamu marah kat siapa sebenarnya? Kamu marah kepada yang buat buah tu. Iaitu siapa dia? Allah. Hanya kembali kepada Allah. Jadi kalau dapat buah buruk, apa? Buat macam mana? Tak, bukan rezeki kita. Karena Allah Ta'ala tetap macam tu dapat kat kita pada hari tersebut. Dan bukan rezeki kita. Khair, insyaAllah. Ini dipanggil apa ni? Dipanggil dilihat dengan ainul haqiqah. Tapi orang ramai boleh buat macam tu. Memang tak boleh pun. Hak sembang ni pun sembang je. Ya. Hak kita, hak cakap ni pun cakap saja. Tapi bila mana berlaku nanti, sungguh di depan mata kita.
Kerana kita terlupa benda tersebut. Boleh faham? Ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tu dipanggil maqamul ihsan. Maqamul ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Maqamnya ali. Maka kata beliau, maqamul ihsan ni alladhi huwa haqiqatul qiyam bi awamirillah ta'ala. Jadi nak mencapai kepada maqam tersebut, iaitu dengan menjalankan qiyam bi awamirillah ta'ala illa bi muraqabati qalbika wa jawarihik. Wa huwa dawamu mulahadhatika. Ay ishtighalu qalbika wa istighraqu a'dha'ika ma'allah. Maksudnya dengan cara kamu menenggelamkan, menyibukkan hatimu dan anggotamu disibukkan dengan Allah. Itu maksud dia. Apa dia? Kalau nak sampai kepada maqam tersebut, mau tak mau kena sibukkan hati dan juga anggota tubuh kita daripada selain Allah. Menyibukkan dengan Allah. Baik, fi dawami lahadhatika ay bi'ainika wa anfasika min hina tusbihu wa ila hini tumsi. Ya. Iaitu bermula daripada terbaik lagi. Buat macam mana lah. Dah keluar. Dia lambat sikit dekat live memang lambat sikit. Itu daripada subuh sampai ke petang. Tamam? Baik. Fa idza aradta al-muraqabah fa'lam anna Allah Ta'ala muttali'un 'ala dhamirika. Patutnya nak habis ni bab ni. Tengok dia ada panjang lagi sikit. Maka yang kita kena sambung esok insya-Allah taala. Sebab dah cukup dah 1 jam. Cukup 1 jam. Baca syarah dia supaya dengan baca 5 line muka surat. 5 syarah dia tu. Tamam. Esok insya-Allah kita akan sambung. Esok tidak ada esok. Hari Jumaat kita rehat. Hari Jumaat ni hari raya kena rehat. Kita sambung hari Sabtu pula insya-Allah. Esok kita rehat. Petang pun tak ada. Rehatlah. Banyakkan selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah. Betul hari Sabtu kita akan cuba balik. Hari Khamis kan? Okey. Hari ni hari Jumaat kan? Hari ni hari Khamis. Baik. Insya-Allah. فإذا أردت المراقبة فاعلم أن الله تعالى مطلع أي عالم على ضميرك أي قلبك ومشرف أي ناظر على ظاهرك وباطنك ومحيط أي بعلم التام بجميع لحظاتك وقطراتك في بالك إلى آخر الكلام. Sebelum kita masuk kepada bab adab istiqadh min an-naum. Kerana Syekh mulakan dengan al-istiqadh. Dan apa faedah mula dengan istiqadh? Ini seperti yang disebut oleh sahib kepada kitab Al-Imam Al-Harawi dalam kitabnya Manazilus Sa'irin. Beliau mengatakan bahawa seorang salik itu tidak akan mampu, sebab ada sebagian ulama dia mulakan dengan taubah. Tidak. Sebagian kitab tasawuf dimulakan dengan taubah. Sebagian kitab dimulakan dengan al-yaqadah. Seperti Al-Imam Al-Harawi rahimahullah dalam kitabnya Manazilus Sa'irin dimulakan kitab beliau dengan al-yaqadah. Kenapa perlu dengan yaqadah? Kerana seorang hamba yang masih tidur, dia tak akan mampu taubat. Dia kena sedak dulu baru dia boleh taubat. Ini ditambih oleh Maulana Syekh Ali Jumaah hafizahullah dalam kitab beliau syarah bagi Manazilus Sa'irin. Dan beliau mengatakan bahawa kerana itu Al-Imam Al-Harawi mendahulukan dan kitab Yaqadah. Yaqadah maksudnya apa? Istiqadh min an-naum. Bangun daripada tidur. Maksudnya dalam kitab Al-Imam Al-Ghazali, kenapa dia mula dengan bangun tidur? Kerana ini adalah permulaan kepada kehidupan seorang tersebut. Permulaan untuk taubatnya adalah istiqadh minan naum. Minan naumul haqiqi wa minan naumi, maksudnya minan naumil zahir wa minan naumil batin. Tidur zahir dan tidur batin kena dijagakan, barulah dia boleh taubat. Ini ala kulli hal tidak berlaku pertentangan. Ada ulama yang sebut dengan taubat, maksudnya tidak akan berlaku taubat melainkan dengan hudur. Sedar baru dia boleh taubat. Taubat dimasukkan taubat nasuha. Nanti kita akan bahaskan di dalam kitab ini secara lebih lanjut. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam.